Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 4 Februari. Kita mulakan dengan situasi banjir di Sabah. Setakat 8 malam tadi, tren semasa banjir terus menurun dengan 285 orang membabitkan 81 keluarga masih berada di dua pusat pemindahan sementara PPS di dua daerah iaitu Telupit dan Beaufort. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, jumlah tertinggi ialah Beaufort yang menempatkan 211 penduduk daripada 59 keluarga di PPS Dewan Serbaguna Selangor. Manakala Telupit kekal 74 penduduk melibatkan 22 keluarga di PPS Masjid Lama Ganajati. Sebanyak 500 bakul makanan diagihkan kepada penduduk terjejas yang belum berpindah ke PPS Dewan Serbaguna Selangor Beaufort yang melibatkan 4 buah kampung iaitu Kampung Suasa, Kampung Bangkalala, Kampung Bakalau dan Kampung Jabang. Bakul makanan tersebut disumbangkan Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram. Saya mengharapkan kepada semua penduduk di kawasan ini yang rasanya agak tidak selamat dengan keadaan banjir yang boleh menyebabkan risiko soal keselamatan mereka, bolehlah menghubungi pihak JPKK di kawasan ini dan JPKK mungkin akan maklumkan kepada UPPM dan juga di pejabat daerah untuk pusat bencana untuk memastikan mereka dapat dipindahkan. Datuk Mat Bali menyatakan perkara ini kepada pemberita RTM selepas menyerahkan bakul makanan di Kampung Bangkalala, Beaufort. Terdahulu beliau turut melawat penduduk terjejas di PPS Lagon. Sementara itu di Beluran, 2 PPS ditutup secara rasmi petang semalam selepas air semakin surut. 2 PPS tersebut ialah PPS Balai Raya Kampung Kelagan menempatkan 6 penduduk dan PPS Mini Dewan Kampung Balaban dengan 42 penduduk. Penolong Pegawai Daerah Beluran Pembangunan Muhammad Suzali Sulaiman berkata, penutupan PPS itu diisytihar selepas air banjir mulai surut dan penduduk selamat kembali ke kediaman masing-masing. Beliau ditemui RTM semasa membuat tinjauan di PPS Mini Dewan Kampung Balaban Beluran. Tambahnya, PKOB Beluran sentiasa bersiap siaga menghadapi kemungkinan banjir termasuk operasi pemindahan penduduk. Penduduk juga diingatkan agar peka kepada ramalan cuaca dan mematuhi arahan pihak berkuasa jika diarahkan berpindah ke PPS. Sementara itu, penduduk terjejas yang sebelum ini ditempatkan di PPS Mini Dewan Kampung Balaban berpuas hati dengan pengurusan dan perkhidmatan oleh petugas terlibat. Alhamdulillah, selama ini makanan pun mencukupi. Dari segi layanan, JKM, JPAM dengan ketua kampung, ada juga datang melawat, ada JPKK. Kami sentiasa setiap masa, setiap jam dengan komuniti kampung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Air pun ada. Kami dipindahkan di Dewan ini, kami berpuas hati sungguh dengan kebajikan, sukarela, JPAM rela, kebajikan dan juga pihak hospital. Kami berpuas hati dengan layanan yang diberikan kepada kami. Amat berpuas hatilah. Mereka menghulurkan bantuan makan, minum, tempat tinggal, selimut, bantal, pakaian, tempat mandi dan juga pantauan setiap hari. Penduduk terjejas kebakaran di Kampung Jawa Tawau terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terbaharu, 23 ketua isi rumah menerima sumbangan daripada syarikat Benta Wawasan Sendirian Berhad dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukusan. Hari ini kita bersama-sama menyumbangkan sedikit sumbangan kepada mereka agar dapat meringankan sedikit sebanyak penderitaan yang mereka hadapi dalam menghadapi keadaan yang sangat mendukacitakan kita semua. Sebagai wakil rakyat Adun Kukusan, saya menyumbangkan RM500 wang tunai kepada setiap keluarga. Ada terdapat 23 keluarga. Mereka ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran di PPS Masjid Al-Munawwarah, Kampung Jawa Tawau. Dalam kejadian Khamis lepas, sebanyak 12 buah rumah musnah dijilat api mengakibatkan 23 KIR tinggal sehelai sepinggang.
21 kenderaan pacuan 4 roda diserahkan kepada 21 pejabat kawasan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Jabatan Ketua Menteri. Penyerahan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di lobi utama Menara Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, kenderaan tersebut adalah untuk kegunaan pemimpin pembangunan masyarakat dan kaki tangan pejabat kawasan UPPM yang sering turun padang melawat kawasan kampung-kampung dan rakyat yang menghadapi masalah khususnya di kawasan luar bandar. Untuk memberi kemudahan kepada pegawai-pegawai kita untuk melawat kawasan-kawasan kampung, terutama sekali di luar bandar. Jadi saya berharap dengan adanya kenderaan untuk UPPM ini, maka kelancaran tugasan yang diamanahkan kepada mereka dapat dilakukan dengan lebih berkesan lagi. Datuk Haji Ji menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan kenderaan pacuan 4 roda berkenaan. Penyerahan kepada UPPM di 73 kawasan DUN ini akan dilaksana secara berfasa. Bajet 2023 yang dibentangkan Kerajaan Persekutuan nanti diharapkan dapat membawa harapan besar kepada rakyat dan Kerajaan Sabah dan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, antaranya penambahan peruntukan pembangunan di kedua-dua negeri ini yang merupakan wilayah penting seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963. Kalau Sabah, Sarawak dan Semenanjung ini adalah entiti yang merupakan Malaysia, dan kita adalah equal partner, seharusnya kita mempunyai formula yang menggambarkan equal partnership itu. Tetapi saya telah mencadangkan dulu supaya Semenanjung 50%, Sabah dan Sarawak 50%. Jadi di antara Sabah dan Sarawak itu mungkin bagi dua lah. Jadi ini akan menggambarkan equal partnership. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Tahun Baru Cina peringkat daerah Tambunan, anjuran pejabat daerah Tambunan bersama Dewan Perniagaan Tionghoa Tambunan di Pisompuran Square Tambunan. Sementara itu, Datuk Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Mafi Sabah berkata, penambahbaikan kementerian berkenaan sudah tentu akan merancangkan lagi pelbagai program dan peluang pembangunan ekonomi kepada negeri melalui kerjasama Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, sebelum ini kementerian hanya memfokuskan pengeluaran hasil pertanian dan penternakan. Justru di bawah nama baharu yang dijenamakan, kementeriannya kini turut mengetengahkan pemprosesan produk hiliran hasil tempatan untuk dipasarkan lebih meluas sekaligus meningkatkan sosioekonomi rakyat. Sabah mencatatkan 2 kes positif baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 406,820 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, seramai 6 pesakit direkodkan sembuh. Manakala 135 pesakit lagi sedang menerima rawatan di hospital dengan 3 pesakit memerlukan penjagaan kritikal dan seorang lagi pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Sabah kini merekodkan 11 zon hijau dan 16 zon kuning. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengadakan program Hari Bertemu Pelanggan sempena sambutan ulang tahun ke-23 Bandaraya. Ia bagi meningkatkan sistem penyampaian DBKK selain mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Alif berkata, program diadakan bagi memudahkan pelanggan yang hendak berinteraksi dua hala secara langsung untuk penyelesaian masalah. Untuk kami mendengar secara terus daripada masyarakat kalau ada sebarang aduan, kerisauan ataupun feedback yang mau disampaikanlah. Terutama mereka-mereka yang ada isu-isu yang berlanjutan, yang perlu diselesaikan dengan cara duduk bersama. Saya harap mereka akan hadir pada hari inilah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Sementara itu, mereka yang ditemui mengakui program tersebut sangat membantu mereka menyelesaikan masalah dihadapi. So I think it's good lah. They have this more often to help out with the public. Many people doesn't know. So I must say thank you so much to Datuk and DBKK for having this special exercise. Terima kasihlah
kepada DBKK karena beri peluang kepada pelanggan-pelanggan. Jadi apa yang saya dapat di sini adalah masalah-masalah kampung yang terdahulu saya dapat serah kepada mereka dan mereka telah pun berjanji untuk mengambil tindakan masalah-masalah di kampung saya lah. Jadi saya berharap itu ada jawapan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban. Lepas tu dia punya pengarah ni sangat bagus, sangat prihatin. Dapat membantu orang lain lagi lah. Dapat membantu orang mengurangkan beban dalam membayar saman. Bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun DBKK, pelbagai acara menarik dianjurkan bermula 31 Januari hingga 19 Mac 2023. Penganjuran International Colloquium SISC Plus Malaysia ICOSM 2.0 tahun 2023 mampu memberi inspirasi dan membuka peluang percambahan idea kepada warga pendidik di negeri ini. Inisiatif pembimbing pakar peningkatan sekolah SISC Plus merupakan subset dalam program transformasi daerah DTP di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPP-PM 2013 hingga 2015. Inisiatif ini memfokuskan matlamat membangunkan prestasi sekolah menerusi pendekatan latihan dan bimbingan secara langsung kepada warga pendidik. Kita ada semua 10,232 buah sekolah seluruh negara. Jadi setiap satu sekolah itu mempunyai kepelbagaian yang berbeza dan tentunya memerlukan intervensi yang berbeza. Jadi melalui penganjuran kolokium yang sebegini, ia memberi ruang kepada SISC Plus ini untuk berkongsi pengalaman mereka, kepelbagaian dan juga kaedah-kaedah yang berbeza itu dapat mereka kongsi bersama. Beliau ditemui RTM selepas majlis perasmian penutupan ICOSM 2.0 bertemakan bimbingan dan pementoran ke arah kelestarian pendidikan di Kota Kinabalu. Tambah Zainal, SISC Plus penting kerana perkhidmatan mereka dipilih berdasarkan kecemerlangan, keistimewaan kemahiran pendidik mengenai kaedah pembelajaran terkini untuk rujukan para guru. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Datuk Tahniah Jaman berkata, para pendidik akan mendapat khidmat nasihat serta bimbingan terbaik dari kumpulan SISC Plus. Oleh kerana SISC Plus ni berada di seluruh Malaysia dan Sabah pun ada SISC Plus, ya. Jadi dengan adanya kolokium seperti ini, mereka akan bersama-sama menimba kemahiran untuk pengupayaan agar mereka sendiri dapat dibantu dari segi ilmu pengetahuannya dan dengan itu mereka akan dapat memberikan yang terbaik untuk membimbing guru-guru dan seterusnya untuk membawa kesan yang terbaik juga untuk para pelajar. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Magdalena Depol, salam Malaysia Madani.